Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Penawar Bagi Hati, kalau kita jawi muka surat 65 baris 6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, sungguh ia akan taubat itu sehari lepas menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari, dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Jadi sama perbahasan berkaitan dengan kitab yang terakhir, bab yang pertama, iaitu taubat. Jadi taubat itu disebut dulu bahawasanya taubat merupakan benda yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf, sama ada dosa tersebut dosa besar ataupun dosa kecil. Kemudian dia bincang berkenaan dengan seseorang manusia itu, kenapa? Sebab dia boleh menyebabkan tangguh taubat dia. Antara sebab yang dia boleh tangguh taubat dia ialah kerana berterusan untuk buat maksiat. Kerana berterusan dan suka untuk buat maksiat. Maka dibincang pula sebab ataupun punca kenapa boleh banyak maksiat. Dia pun sebutlah ada 5 benda, 5 perkara. Jadi malam ni yang ketiga lah. Yang ketiga, punca yang ketiga, sebab yang ketiga boleh seseorang itu menyebabkan dia melaksanakan maksiat senantiasa, maka akan menyebabkan tangguh taubatnya. Jadi yang ketiganya, sebab yang ketiga berterusan melakukan maksiat ialah menangguh ia seorang akan taubat itu sehari lepas sehari. Pas sehari-sehari, pas sehari-sehari, tangguh. Tu sifat manusia. Dia bukan takat taubat saja, apa-apa sahaja tidak boleh bersifat tangguh menangguh. Tu sifat yang kecil. Buat kerja pun tangguh pun masalah juga. Buat kerja nak siap, esok dia buat, lepas esok dia buat lagi, pas sudah tak buat. Itu juga amalan baik, amalan soleh sama juga tidak boleh bertangguh. Kalau tangguh takut kita mati ketika tu nyesal. Contoh nak sedekah RM1 saja, plastik RM1 dia bagi. Jadi dia teringat RM1 nak bagi, tadi tak letak dekat tabung, terlupa. Jadi dah balik rumah dah. Maka orang yang tidak ada sifat menangguh, dia akan patah balik surau tu, dia kita tahu. Jangan tunggu esok boleh jadi mati malam ni. Jadi menangguh sesuatu perkara itu bukan setakat taubat saja, bukan setakat bab dosa saja yang menjadikan dia satu perkara yang buruk. Bahkan apa-apa sahaja pekerjaan, perbuatan yang kalau ada sifat tangguh menangguh tu, dia akan menjadi buruk, dia akan menjadi tak betul. Jadi antara benda yang buruknya ialah tangguh taubat, pas sehari-sehari.
Dan berkata ia seorang tadi, selagi itu akan datang, akan taubatlah oleh aku pada masa yang akan datang. Nanti aku taubatlah, nanti pas esok pula, nantilah dulu. Pas nanti lah hari ni mati. Lah kali mati ataupun terbit matahari belah barat. Sebelum terbit matahari belah barat, dunia ni akan gelap lah seketika. Sehari dua akan gelap. Manusia akan kekeliruan. Mana tak ada matahari. Hari pertama bangun subuh tak ada matahari. Pukul 8 tak ada matahari, 9 tak ada matahari, 10 tak ada matahari. Jadi pelik. Jadi orang pakat kalut lah satu dunia. Kenapa tak ada matahari? Matahari tak ada langsung. Mungkin fenomena alam pun. Bangun esok pagi, bangun lagi tak ada matahari lagi. Sudah tak ada matahari lagi. Apa yang jadi? Esok lagi keluar matahari, keluar ufuk barat. Bila keluar ufuk barat ketika tu, maka pintu taubat tutup. Orang nak minta maaf tak boleh dah minta maaf. Orang nak masuk Islam tidak sah dah masuk Islam. Orang yang nak taubat daripada maksiat dia sudah tidak lagi diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh beringat tu kalau gelap lebih kurang sehari dua tu, tak faham tu. Tak pernah jadi lagi atas dunia ni. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Kekuasaan orang tu lah. Dia berasa taubat ni dia boleh untuk taubat, tapi sekarang malas lagi. Dia berasa taubat tu dia mampu buat bila-bila masa. Tanpa dia tahu ataupun dia lupa bahawasanya yang memberikan dia kudrat ataupun kekuatan untuk taubat Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab dia berasa dia boleh taubat bila-bila masa, taubat itu berada di genggaman dia, maka dia pun tangguh taubat. Dan ubatnya habis selesai. Tu yang pesen ketiga. Jadi ubat pesen ketiga ni lagu mana? Dan ubat bagi yang sebab yang ketiga ni, bahawa fikir ia seorang dan mengetahui ia seorang akan bahawasanya umur seorang tu tiada ada di dalam kekuasaan seseorang. Jadi dia kena mikir satu benda. Kalau dia nak taubat juga, dia punya kalau dia nak tangguh juga taubat dia, maka dia kena mikir bahawasanya umur ni bukan dalam kekuasaan dia. Umur ni bukan di bawah takluk kuasa kudrat dia, bukan. Bahkan semua tu adalah takluk kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan untuk dia taubat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan untuk buat maksiat juga daripada Allah Ta'ala, cuma tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil buruk adab. Jadi pertama dia kena fikir bahawasanya umur ni bukan di bawah kuasa kita. Kalau di bawah kuasa kita, pasti kita akan boleh mengganjakkan umur kita ke umur yang kita nak. 1000 lagi, 1000 tahun lagi. Puas hidup. 1000 tahun lagi, 10,000 tahun lagi, 1,000,000 tahun lagi. Itu kalau bawah kekuasaan kita. Jadi kita tidak tahu umur kita berapa. Wallahu a'lam. Boleh jadi sakit sihat, esok sakit dah. Boleh jadi hari ni sihat, sakit nak mati dah. Boleh jadi belakang. Dan boleh jadi mati ia seorang dengan terkejut. Terkejut ni tiba-tiba, bukan terkejut rock itu. Terkejut ni secara tiba-tiba pada masa sebelum ia seorang taubat. Di antara amalan yang boleh menyebabkan kita tidak mati terkejut ni ialah di mana kita sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu banyak khasiat lah, banyak fadilat yang disebutkan ulama. Baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim tanpa cakap lepas tu lah. Kalau cakap kena ulang semula 21 kali. Kira 21 kali cakap tu Bismillah tu terus tidur. Gitu. Mana tak cakap dengan orang lah, terus tidur. Betul-betul nak tidur lah 21. Hidup Bismillah tak ada 3 tidur dah. Tak ada habis 21 tidur dah. Selamat. Jadi 21 kali sebelum tidur tu antara fadilat dia ialah boleh mengelakkan mati terkejut. Mana mati dalam tidur tu lah. Boleh elak daripada ketika kita tidur tu diganggu oleh makhluk halus ke, diganggu oleh binatang-binatang ke, bila kita tidur tu terjaga daripada rumah kita dicuri, dimasuk api dan sebagainya. Itu antara fadilat yang disebutkan para ulama 21 kali Bismillahirrahmanirrahim.
Tu boleh tengoklah kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatin Najah. Ya adalah amalan bismillah ni banyak. Nak bagi futuh, nak bagi faham ilmu, ada bacaan bismillah berapa ribu kali. Ada macam-macam. Tu salah satu je lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata mana dia tadi? Tambahan lagi, jika sukar atasnya atas seorang meninggalkan keinginan seorang pada masa sekarang, niscaya pada masa yang akan datang lebih sukar ia seorang. Sekarang hak yang dia kait dengan nafsu sekarang ni, dia buat jahat ni, dia buat maksiat ni, payah dah. Apatah lagi akan datang kau payah, sebab lebih banyak buat maksiat, lebih tebal dinding hitam kita dalam hati. Jadi lagi susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah untuk beramal dengan amal yang soleh. Kalau ada amal yang soleh pun tidaklah sekualiti, tidaklah berkualiti seperti mana orang yang tidak bermaksiat ataupun kurang maksiatnya. Tabah ni bulan masuk bulan Ramadan ni, jadi kena banyak-banyakkan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada buat salah ke orang, kita kena rendahkan diri, minta ampun, minta maaf kepada dia, sama ada tua ataupun muda. Orang yang kita buat salah tu orang muda, kita minta maaf kepada dia. Orang yang kita buat salah tu orang tua, kita minta maaf kepada dia. Orang yang kita buat salah tu orang yang sama umur dengan kita pun minta maaf kepada dia. Dan jika adalah ia seorang menanti akan hari yang mudah atasnya atas seorang pada hari itu melawan nafsunya nafsu seorang, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan seorang tu. Jadi Syekh Qadir kata, kalau kita ni menanti-nanti waktu mudah untuk taubat, bila nak kata waktu mudah taubat? Nak waktu mudah taubat ni sebelum kita jadikan kita sebelum kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala mudah taubatnya. Sebab ketika itu Allah Ta'ala tidak memberikan kita nafsu lagi, kita pun tak tercipta lagi mudah nak taubat ketika tu. Betul. Kalau nak ikut mudah taubat lah, payah taubat. Nak katanya payah taubat ni, masing-masing ada cabaran-cabaran dia. Lagi banyak dia punya maksiat, lagi payah dan lebih mencabar dia punya taubat. Lagi sedikit maksiat yang dia buat pada Allah Ta'ala, lagi sedikitlah cabaran untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lagi dia banyak bergelumang dengan dosa, lagi banyaklah dan lagi susahlah dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tunggu masa bila yang betul-betul mudah, payah belaka. Lagi hari mendatang lagi payah, lagi hari mendatang lagi payah, esok lagi payah, lusa lagi payah. Sebab dia buat maksiat benda sama. Jadi kalau kata nak tunggu betul-betul mudahnya sebelum kita lahir lah mudah. Tu adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia seorang mencabut pohon kayu. Dia buat bandingan selalu untuk bagi faham. Seseorang nak untuk cabut pohon kayu. Pohon kayu ni pokok lah. Dan lemah ia, jadi dalam keadaan lemah ia seorang daripada mencabut pokok, kerana kuat akarnya akar pokok. Dia nak cabut pokok tapi tak mampu sebab akar dia kuat. Gegar pun tak jadi apa. Maka menangguhkan ia seorang tadi kepada tahun yang akan datang. Dia pun kata tak apalah, malah di tahun depan pula. Gegar tak jadi apa ni. Dan mengetahui, yakni padahal mengetahui ia seorang akan bahawa apa tu? Akan bahawasanya ke? Akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar. Dia tahu kata pokok kayu yang dia nak tebang ni ataupun dia nak ambil ni, makin lama kau besar kan kau kecil. Dan bertambah kuatlah akarnya, akar pokok tadi hak masih kecil lagi pokok tu kuat dah, malah dia nak gunting, malah dia nak cabut. Hak ni tunggu tahun depan lagi kau besar pokok ni, lagi kau kuat akar dia. Dan ia pokok tu dan ia seorang tu bertambah tua dan lemah. Jadi meningkat tahun lagi, nisbah dia manusia ni lagi koh tua. Bila tua kudrat dia koh lemah. Pokok tadi hak kecil dulu tu makin besar. Adakah dengan umur dia yang tua, kudrat dia yang sedikit lemah, bila meningkat usia boleh mencabut pokok yang besar? Lagilah tak boleh. Ni cantik ni. Dia buat perumpamaan seperti orang yang berdosa. Kalau tak mau bertaubat sekarang, kau besar dosa tu, kau banyak dosa tu, lagi kau susah nak taubat.
Seperti mana orang yang nak cabut pokok, yang tak boleh cabut sebab akar dia kuat, dia pun tangguh, pokok tu koh besar, akar dia koh kuat, dia koh tua, lagi tak boleh. Tu lagi tak boleh nak cabut, lagi koh payah. Tu perumpamaan yang jelas daripada Syekh Qadir Al-Mandini rahimahullahu ta'ala. Dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Orang yang tak mikir begitu jahil. Orang yang mikir kata tak apalah tahun depan carut pokok, orang jahil gitu. Tahu dah kata tahun depan tu koh besar pokok tu, dan tahun depan koh tua kawan tu, kudrat dia koh lemah. Jadi kalau dia tunggu juga tahun depan, bodoh kawan tu, sehabis-habis jahil. Ini bahasa sehabis-habis jahil. Ni panggil perkataan bodoh bagi orang yang tu, bukan bodoh ikut rambang gitu ya. Sekarang orang marah kata bodoh ni. Bodoh lah kena tempat, apa dah. Ni main bodoh rata gitu tak boleh lah. Ni antara ciri-ciri ataupun sifat orang yang sepatutnya kena bodoh lah. Patutnya orang yang ada cerdik akal, dia patut taubat sekarang. Kerana makin lama kau susah nak taubat, kau banyak maksiat. Dia kena mikir begitu. Jadi kalau dia mikir kata boleh akan datang aku taubat, boleh akan datang aku cabut pokok, boleh akan datang aku cabut pokok, boleh akan datang aku taubat, tu orang panggil sehabis-habis jahil. Koh lama, koh lemah. Dia tak mikir tu. Dia mikir kata susah sekarang, nanti buat. Susah sekarang, nanti buat. Lagi tangguh, lagi susah. Buatlah apa-apa perbuatan. Kalau kita rasa nak tangguh kerja kita tu, lagi koh lama tangguh, lagi koh tu lagi kita berat. Hari nak cuci tandas, malah cuci tandas esok pula. Esok Allah, besar pula tandas ni esok. Contoh olah kali pas cerah tak cuci tandas. Tu sifat menangguh. Hari ni esok aku nak ada minggu depan ada peperiksaan. Contohnya orang belajar. Jadi kita pun nak baca buku, nak baca topai buku esok esok habis. Mari esok pula. Tak apa, ada lagi 4 hari. Ulat dah lah kali. Kalau lah di akhir-akhir tu nak belajar, nak ulang kaji. Sebab apa? Sebab ada sifat menangguh. Jadi sifat menangguh ni sifat yang tidak baik. Bukan setakat tangguh taubat, bahkan tangguh kerja-kerja yang baik yang lain pun bermasalah juga. Itu sifat itu sebab yang ketiga. Yang keempat, sebab yang keempat, seseorang boleh berterusan buat dosa bahawa menjanjikan ia seorang akan diri seorang dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan maaf Allah. Dia kata gini, aku buat dosa, Allah kan Maha Pengampun. Sudah dia main modal gitu. Aku curi, aku berzina, wal'iyadzubillah, buat maksiat pada Allah, kan Allah Ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti Allah ampun aku tu antara sebab pemikiran begitu menyebabkan dia tangguh taubat. Memang betul Allah Ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Ghaffar. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tu tak nafiah tu. Tapi adakah kita pasti kita mendapat keampunan Allah di akhirat? Belum tentu. Tu. Bila tidak pasti dapat keampunan Allah di akhirat, walaupun boleh dapat, kalau dia tak taubat tapi dapat keampunan Allah, boleh. Cuma kita tak pastilah, sebab kita tidak ada usaha untuk taubat. Kalau ada usaha untuk taubat pun belum tentu Allah terima, apatah lagi kita tak nak taubat. Tu. Jadi lebih baiknya kita pun bertaubat kepada Allah Ta'ala segera. Tidak perlu ada sifat konon-kononnya menyabitkan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia buat modal dengan Tuhan pula. Dan ini juga sehabis-habis bodoh lagi. Hak kata gini, hak yang etikot gini, keyakinan gini, ni bodoh lah. Kerana harap ia seorang akan kelepasan pada ketika tiada menjalani, ia seorang akan jalan kelepasan. Dia nak lepas daripada Allah Ta'ala untuk masuk syurga, tapi dia tak mau jalan, dia tidak mau buat benda yang boleh melepaskan diri daripada cekaman neraka tu. Patutnya dia boleh lepas dengan cara Allah Ta'ala beri, caranya taubat. Dia tak mau buat taubat, dia mengharapkan terus daripada kelepasan Allah Ta'ala. Tak boleh gitu.
Contoh kita nak pergi luar negara, kita tak mau pasport. Kita kata tak mau pasport, mana anda bagi aku lepas masuk kapal terbang. Tak boleh. Kita mesti ikut peraturan dia. Memang boleh nak masuk tu, boleh, memang boleh. Tapi ikut peraturan dia tak boleh ya. Boleh, memang boleh, bukan jadi haram ke apa tak. Tapi nak masuk pergi luar negara, masuk kapal terbang, mesti ada pasport, tu syarat dia. Taruh ada pasport pun belum tentu dia masuk sebab ada masalah. Apatah lagi tak ada pasport. Orang yang bertaubat pun belum tentu diterima Allah, apatah lagi tak taubat langsung. Hak tu lagi muskil Allah Ta'ala nak terima. Walaupun boleh Allah Ta'ala terima. Habis. Dan yang demikian itu tiada bisa. Bisa ni boleh lah, bukan bisa-bisa tu. Bukan bisa ular, ni bahasa Indonesia. Tiada bisa pak. Tiada bisa, tiada boleh. Tak boleh lah begitunya. Seperti tiada bisa, yang ni tiada boleh berlayar perahu pada daratan. Tu contoh dia. Jadi berlayar di daratan, perahu kapal besar nak berlayar di darat boleh tak? Tak boleh. Walaupun dari sudut hukum hakkan boleh lah kalau Allah Ta'ala kehendak. Tapi dari sudut nisbah adat itunya, kena kata berlayar tu, bila kata berlayar mesti atas laut. Macam mana berlayar nak tidak ada laut, tidak ada sungai? Kapal, perahu kecil, perahu besar, kapal dan sebagainya mesti berlayar atas air. Tidak mungkin dia berlayar atas darat. Ikut adat kita lah. Tak akan mungkin dia akan berjalan sendiri atas darat, melainkan atas air. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-mauti, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Itu hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Hakim daripada Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang berakal, mereka yang menghisap ia mereka, dan menghinakan ia mereka, dan mengarasi ia mereka akan diri mereka. Apa maksud mengarasi? Artinya menjadikan ia seorang akan diri seorang, mengikut perintah Tuhannya, Tuhan seorang. Bermula orang yang berakal, orang yang cerdik. Siapa dia? Mereka yang menghisap diri mereka sendiri. Mereka hitung daripada awal pagi start dia tu bangun tidur sampai tidur semula, dia buat berapa banyak kebaikan, dia buat berapa banyak amal soleh, dia buat berapa banyak maksiat. Hak maksiat lebih diingat daripada hak yang amalan soleh. Jadi hak amalan soleh tak perlu ingat. Amalan soleh tak ingat pun tak apa. Kalau ingatkan jadi ujub pula. Tak payah ingat pun tak apa. Kebaikan diri kita lupakan. Kebaikan kita pada orang lain juga kita lupakan. Kebaikan orang pada kita kena ingat. Dosa yang kita buat pun kena ingat. Dua kena ingat, dua kena lupa. Dosa yang kita buat kena ingat. Orang buat baik pada kita pun kena ingat. Hak yang amalan soleh kita buat untuk diri kita kena lupa. Dan kita buat amal soleh pada orang juga kena lupakan. Lupa tu supaya apa? Supaya kita tak kira aku buat banyak dah amal soleh dah tu, main dah lalu habis. Dia rasa banyak dah buat banyak. Dan menghinakan ia seorang, menghinakan ia seorang, mandana nafsahu. Ini menghinakan diri dia untuk taat pada Allah, menghinakan nafsu dia, merendahkan nafsu dia untuk taat pada Allah, dan mengerasi ia seorang akan dirinya. Itu maksud mengerasi lah, iaitu menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Itu bertakwa, itu taqwa, imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Itu mengerasi diri, paksa diri. Nak taat yang wajib kena paksa, suka ke tak wajib buat. Hak haram pula suka ke tak wajib tinggal. Tu dia panggil paksa, kerah atas diri sendiri. Dan beramal ia seorang bagi barang yang kemudian daripada mati. Dia beramal tu untuk
untuk kehidupan dia selepas mati, iaitu di alam kubur, di alam barzakh, di hari kiamat. Dia ingat bahawasanya akan dibalas Allah Ta'ala kebaikan, hak dosa dibalas dosa, diberikan azab wal'iyadzubillah. Maka dia perlu beramal untuk benda yang berlaku selepas mati. Maka dia pun memperbanyakkanlah amalan, belajar, ngaji kitab untuk lepas fardu ain. Tak tahu sah gedok mayang selama ni, kalau tak sah dia qada semula. Puasa selama ni sah gedok kuat, kalau tak sah qada semula. Begitu. Apa nama? Zakat. Zakat harta, lah banyak harta aku tak pernah keluar zakat langsung, bawa keluar. Tu ya. Tu dia panggil benda-benda ilmu-ilmu melepaskan fardu ain. Bukan setakat mayang puasa bang gitu ya. Tu. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir ia, yang cuai ia seorang pada segala pekerjaan, mereka yang memperikutkan ia mereka akan diri mereka, akan keinginan seorang. Jadi orang yang lemah tu siapa dia? Tadi orang yang berakal, ni orang yang lemah pula, iaitu orang yang cuai. Taksir ni cuai. Orang yang taksir, orang yang cuai dengan mengikutkan segala nafsu yang dia nak. Bila ikut kata segala nafsu ni, biasa nafsu yang merujuk pada hak jahat. Kalau nafsu secara umum boleh hak jahat, boleh hak baik. Jadi contoh kita belajar sekarang ni, ini ikut nafsu yang baik. Kita mengaji Quran, itu nafsu yang baik. Kita nak sembahyang, itu nafsu yang baik. Kita buat mencuri, itu nafsu yang jahat. Jadi nafsu ni biasanya tertuju kepada benda jahat lah, tanpa menafikan nafsu ada juga baik, ada juga jahat. Maka tiada menegah ia seorang akan dirinya daripada yang diharamkan. Ini orang yang lemah, orang yang tak cerdik ya. Dia tidak mampu untuk menegahkan diri dia daripada melakukan perkara haram. Masalahnya dia tak tahu benda tu haram. Macam mana nak tahu? Macam mana nak beramal? Dia tak tahu benda tu haram, macam mana nak tegah diri dia haram? Nak tegah diri benda tu benda haram, dia tak tahu benda tu haram. Sebab tu kena belajar ilmu yang berkaitan halal haram. Ilmu yang berkaitan halal haram, hukum dia fardu ain. Fardu ain makna siapa tak belajar dosa besar. Bukan nak tunggu buat maksiat baru dosa, tak belajar pun dosa juga. Tu. Orang tak belajar ilmu fardu ain, halal haram, dosa juga. Jadi kalau benda tu dia tak tahu benda tu dosa, hukum dia haram. Dia tak tahu sebab cuak. Tu dia panggil cuak. Kerana kita ni, persekitaran kita ni, masyarakat kita ni, negeri kita ni, Islam belaka dah. Orang mari mengajar banyak dah. Surah-surah masjid melambak dah mengajar. Kenapa tak pergi? Bila tak pergi, dia tak tahu hukum. Bila tak tahu hukum, jahil ke sepas sudah. Sampai ke mati jahil. Baru dia tahu mati, baru dia tahu lah, selama ni aku buat haram punya. Tu. Sebab tu kena tahu halal haram. Kalau tak tahu, kena tanya orang. Setiap tingkah laku kita ada halal dan haramnya. Start daripada bangun tidur sampai tidur semula. Dari sudut muamalatnya, ibadatnya, munakahatnya, jinayat dia, macam-macam ada hukum hakam berlaku. Jadi setiap benda yang berlalu atas kita, kalau tak tahu hukum, kita tanya orang. Jangan buat pandai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan mencita-cita ia seorang atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Dah dia buat maksiat, dia bercita-cita, dia berazam, dia panggil tamanni. Tamanni ni mengharapkan sesuatu yang sia-sia, mengharapkan sesuatu yang susah nak dapat. Dia buat maksiat, dia tidak mau taubat kepada Allah, dia ikut hawa nafsu, tapi nak Allah Ta'ala ampun dia, nak Allah Ta'ala beri nikmat syurga. Lampau tu. Maka serta taksir seorang pada mengerjakan taat. Dan ni mana dia berangan-angan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan taksirnya, cuai seorang pada mengerjakan taat, dan serta mengikutnya seorang akan keinginan, yakni keinginan hawa nafsu. Jadi dia taksir, cuai dalam buat amalan taat. Tak semayang pun tak lengkap, ataupun semayang 5 waktu tapi di luar waktu belaka. Jadi hak tu dia mentaksirkan, cuai dalam bab taat.
Lepas tu dia ikut nafsu pula. Dia sengaja sembahyang lewat tu pula, lewat akhir waktu ke akhir waktu, lebih luar daripada waktunya. Puasa pun tak apa nak puasa. Saya tak mampu nak puasa lah, nanti saya jawab dengan Tuhan. Relax jawab. Macam Tuhan tu sepupu dia. Dia jawab relax. Saya tak mampu nak puasa ni, nanti saya jawab dengan Tuhan. Saya ni dah tua dah, nak tutup aurat ke mana, nanti Allah Ta'ala faham lah. Faham dulu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu pak saudara dia. Ni benda yang kita pernah jumpa belakang lah. Ni orang yang dah berumur ni, nak meninggal lah, cakap gitu. Tu yang tak meninggal lagi. Allah Ta'ala beri peluang pada dia untuk taubat. Pas terus tak taubat. Masih lagi beraktikad dan berkeyakinan begitu. Mana dia berterusan dalam umur dia itu maksiat wal-a'yadu billah. Dia tak pernah pergi majlis-majlis gini, jadi nak dengar ke mana halal haram. Dia tak tahu. Tu. Kemudian dan akan ni, tiada ia seorang bersedia dan tiada ia seorang taubat. Dia tak taubat, dia tak bersedia untuk taubat. Bahkan mencita-cita ia seorang atas Allah Ta'ala, akan ampunnya seorang dan maafnya seorang, dan akan masuk syurga. Senang gitu. Buat dosa apa satu gunung, tapi mengharapkan keampunan Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak pernah bertaubat, dalam keadaan dia cuai dalam buat ta'am. Allah pelik ni. Nanti Ramadan tengok jumpalah saya orang yang tak pernah mari sembahyang, tak pernah sembahyang langsung, tiba-tiba nak sembahyang tarawih. Ni tak tahulah kat sini lagu mana. Kita pernah jumpa lagu tu. Tak pernah. Memang tak pernah sembahyang, mari satu Ramadan, mari. Dahsyat tu. Mari sembahyang tarawih 20 rakaat tu. Tu heran. Tu biasanya tarawih tu awal bulan lah. Ramai-ramai tu lama kelamaan kurang lah. Macam biasa. Ada gitu lah. Hak sembahyang raya bodoh, siap samping ni tak pernah sembahyang raya semangat. Pelik tu. Macam mana rupa raya? Dia fikir aku mana pelik tu. Padahal sembahyang raya tu sembahyang sunat. Sembahyang fardu dia tak sembahyang. Parah. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, serta mengekalkan ia seorang atas maksiat dan meninggalkan ia seorang akan taubat. Dia mengharapkan keampunan Allah, dia mengharapkan Allah letak dalam syurga, dalam keadaan dia tak mau buat taat, dalam keadaan dia tak mau bertaubat, dalam keadaan dia masih buat maksiat yang sama. Jadi maksiat yang sama dia terbahagi pada dua lah, dosa kecil, dosa besar. Kalau dosa besar confirm jadi fasik dah walaupun buat sekali. Tapi kalau dosa kecil, kalau berterusan baru jadi fasik. Kalau dosa kecil tersebut berbuat secara berterusan. Jadi jaranglah sangat kita ni siap-siap pokok lepas ni buat dosa besar, jaranglah juga. Jangan tu pada juga. Tapi biasanya dosa kecil lah berlampaknya. Dosa besar tu jarang sekali berbanding dengan orang-orang biasa yang lain. Jadi kita kena perhatilah diri kita ni, buat dosa taubat lalu, besar masalah. Itu bukannya Kristian kena pergi kepada padri. Orang Kristian nak pergi taubat apa, dia kena pergi padri baru nak minta taubat. Kita tak payah, direct terus dengan Allah Ta'ala. Dan berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, bermula kelalaian dengan Allah. Kelalaian tu macam mana? Bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki. Bila kata laki-laki ni masuk perempuan lah. Sebab bahasa Arab biasanya dia guna laki laka, tapi dengan maksud umum. Laki baik, perempuan baik, khunsa pun baik. Jadi kelalaian dengan Allah tu bahawa berpanjanganlah oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat. Sokmo buat maksiat, itu lalai dengan Allah Ta'ala. Saya panggil dalam Quran sebut khasirin, orang yang rugi. Dan mencita-cita, yakni padahal mencita-cita ia seorang atas Allah Ta'ala akan ampun. Itu dia panggil angan-angan. Orang yang panggil berpanjangan, dia panggil kelalaian. Kelalaian. Orang yang lalai ialah orang yang senantiasa sokmo buat maksiat dalam keadaan dia mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keampunan tersebut tidak akan dapat ikut dari daripada Al-Quran kalau tidak bertaubat.
Walaupun dari sudut akidah wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala boleh ampunkan siapa sahaja selagi dia belum kufur, walaupun dia belum taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kita kena banyakkan syafaat, selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat selawat Nabi, baca Quran supaya dapat syafaat Quran, amalan soleh semua jadi syafaat mereka. Orang yang kuat sedekah, syafaat dia sedekah akan datang. Orang yang pergi masjid jemaah, nanti masjid-masjid dan surau-surau yang dia pernah pergi sembahyang jemaah tu akan jadi saksi dia pernah pergi jemaah. Itu dipanggil saksi-saksi ataupun syafaat yang boleh memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi saksi bahawa kita ni orang yang baik, orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya dosa kecil itu jadi besar, ia dosa kecil dengan beberapa sebab. Sekarang nak bincang pula dosa kecil yang boleh jadi dosa besar. Secara umumnya dosa kecil ni ialah dosa-dosa yang tidak disebut dalam Quran, dosa-dosa yang disebut dalam Quran tapi di belakangnya tidak ada ancaman siksa. Itu dosa kecil. Mana-mana dosa, mana-mana larangan yang Nabi SAW larang ataupun Allah Ta'ala larang, tapi di belakang ayat tu tidak ada ayat-ayat ancaman neraka. Itu maksudnya dosa kecil. Kalau dosa besar terbalik saja, ada ancaman-ancaman masuk neraka lah, azabun alim lah, itulah azab yang pedih lah, itu ancaman-ancaman neraka. Maka dosa tu dosa besar. Kemudian dosa kecil ni pula, kalau buat sekali ataupun sekali dua, sikit lah maksudnya, dia tidak jadi fasik lagi lah orang tu. Melainkan kalau berterusan buat dosa kecil ataupun dosa kecil yang banyak berlain-lainan juga akan jadi menyebabkan dia jadi dosa besar. Ini nak bincang beberapa sebab punca yang menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar. Dia kata yang pertama bahawa membilang kecil ia seorang akan dosa kecil, dan menghinakan ia seorang akan dosa kecil. Yang pertama sebabnya ialah dia memandang rendah pada dosa kecil. Tak apalah, ni dosa kecil je, automatik dia besar. Contohnya melihat perempuan ajnabi, hukum dia haram, dosa kecil. Tak apalah, ini taubatlah, dosa kecil je. Itu automatik dia dosa besar. Segala hadis-hadis ataupun ayat Quran yang menunjukkan bahawasanya amalan baik boleh menghapuskan maksiat, amalan baik boleh menghapuskan dosa tersebut dosa kecil sahaja, bukan dosa besar. Dosa besar kena taubat asing lah, seperti mana yang disebutkan dalam kitab kita ni, cara-cara bertaubat dulu. Tu yang pertama. Jadi jangan pandang rendah pada dosa kecil. Maka tiada peduli ia seorang akan dosa kecil, dan tiada duka cita ia seorang dengan sebab melakukan dosa kecil. Dia rasa relax, tak apalah, tengok buang pun. Buang pun tengok lelaki pun, tak apa lah. Duk main tak ada apa tu, habis cerita. Jadi nak tahu halal haram, dia wajib tahu dengan melalui pengajian ilmu lah. Tu tak memadai dengan ceramah saja. Orang yang ceramah ikut ceramah ni bagus, tapi tahap pertama lah, tahap orang bagi baru nak beri kesedaran. Agama gini, lepas tu cari diri lah pula. Kalau mengharap ceramah pas sudah daripada awal sampai ke habis, bila nak tahu halal haramnya? Ceramah ni sedap mulut saja. Dia bagi tahu satu benda, satu tajuk, dia uraikan tajuk tu untuk memberikan kita gambaran asas. Hak ni macam mana, hak ni lagu mana. Dan biasanya ceramah ni tak kena batang hidung, atas batang hidung dia. Sebab dia bukannya fardu ain. Biasanya ceramah ni umum. Yang kena atas batang hidung dia sendiri bila belajar ilmu fardu ain, buku fiqh tu kan. Bab taharah, bab najis mughalladah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Bila terang-terang aku tengok, dulu aku pernah kena najis haji, tapi aku tak basuh 7 kali. Tu contohlah. Maka macam mana nak buat? Ada hukum dia. Dulu aku tak pernah sembahyang 2 kali, kena qada semula punya. Qada semula. Tu wajib qada semula. Jadi bila dia dapat tahu hukum halal haram, sebab daripada pengajian berkitab. Tu daripada pengajian berkitab, lepas ceramah tu dah dapat dah suntikan tenaga untuk belajar agama lebih dalam, dia pergi pula pengajian berkitab.
Sama ada ilmu akidah ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, supaya dia lebih mendalam tahu hukum-hukum berkaitan dengan apa yang dia hidup sekarang ni, apa yang berkaitan dengan sekarang ni dia hidup. Kalau dia tak pernah bermuamalah, dia tidak pernah jual beli dengan orang, maka dia tak wajib belajar bab jual beli. Kalau dia tak pernah pergi haji, dia tak wajib belajar bab haji. Dia tak pernah pergi umrah, dia tak wajib belajar bab umrah. Apa-apa sahaja yang berkaitan di seharian hidup ni yang wajib belajar. Semayang contohnya, bila semayang mesti ada wudu, wudu wajib ngaji, semayang wajib ngaji, mandi wajib, kalau dia mengeluarkan air mani dan sebagainya menyebabkan dia junub, wajib belajar. Syarat-syarat sahnya nanti nak puasa Ramadan, wajib pula belajar. Kalau dia lupa dah zakat fitrah, zakat fitrah lagu mana, syarat-syarat lupa dah, dia pun belajar balik. Tu lah dia panggil fardu ain ketika tu. Jadi kalau selagi mana ibadat tu ataupun benda tersebut tidak dilakukan, tak jadi fardu ain. Dia tak mau menikah, tak payah belajar bab menakah, bab perkahwinan tak payah belajar. Malah nak nikah apa? Sebab aku kena belajar bab nikah, malah aku belajar. Dia pun tak kahwin, tak apa tu. Jadi dia hanya belajar benda yang berkaitan seharian dia sahaja. Itu fardu ain. Nak baca Fatihah nak kena betul Fatihah. Kalau tak betul tak sah. Kena belajar kat mana? Ilmu Quran pula, ilmu tajwid. Baru faham, ini bacaan dia 2 harakat. Mak lazim kena 6 harakat. Baca kurang daripada 6 harakat, hukum dia haram. Mak tabi'i, mak asli kena baca 2 harakat. Kalau baca lebih haram. Waladdallin, dia baca 2 harakat aja atau 4 harakat aja, bukan 6 harakat, hukum dia haram walaupun sah Fatihah tu. Maliki yaumiddin, ma asli 2 harakat aja, dia baca 6, hukum dia haram walaupun sah Fatihah dia. Jadi sah Fatihah tak semestinya tidak ada sama sekali hukum haram terhadap bacaan yang dia baca. Boleh jadi haram sebab tertukar huruf, tetapi tidak membatalkan sembahyang lagi. Boleh sebab mat terlanjur lebih ataupun terkurang. Maka tu semua benda-benda yang haram yang perlu dielakkan ketika belajar ataupun mengaji Quran. Tu kena belajar asing pula bab Quran. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, antara sebab yang menyebabkan dosa kecil ini besar lagi ialah yang kedua, suka cita ia seorang dengan dosa kecil. Dia suka pula. Dia buat dosa kecil tu dia berasa suka. Confirm jadi dosa besar, pelik dosa. Dan bermegah-megah ia seorang dengan dosa kecil. Dia berasa bangga dia buat dosa tu. Dosa kecil ya, dia berasa seronok, dia berasa bangga, automatik jadi dosa besar. Jadi kalau dia berasa lekeh, dia berasa hina, dia berasa bersalah, tak jadilah dosa besar, tetap dosa kecil lah. Istighfar Allah Ta'ala, zikir dan sebagainya, dosa kecil pun hilang. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia seorang dengan menutupi Allah Ta'ala atas seseorang tu, dan menyangka ia seorang akan bahawasanya kerana mulianya seorang pada sisi Allah Ta'ala, dan tiada mengetahui ia seorang akan bahawasanya ia seorang tu dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga ialah bermudah-mudah dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Apa bermudah-mudah dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya? Dengan makna dia buat amalan ataupun maksiat dosa kecil ini dalam keadaan dia tidak rasa bersalah, dia mengharapkan bahawasanya Allah Ta'ala akan ampun, Allah Ta'ala akan berikan rahmat pada dia, dalam keadaan dia tak rasa bersalah langsung. Bermudah-mudah, tasahul. Dia bermudah-mudah buat dosa dalam keadaan dia mengharapkan keampunan Allah Ta'ala, mengharapkan Allah Ta'ala menutupkan aib dosa dia. Tu menjadikan dia tu bermudah-mudah buat dosa kecil, otomatik jadi dosa besar. Jadi dia kata tadi, dan tiada mengetahui ia seorang akan bahawasanya ia dosa kecil tu dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan dia tak tahu bahawasanya dosa kecil itu juga dimurkai Allah Ta'ala. Bukan dosa besar sahaja, dosa kecil, dosa besar, kedua-duanya dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bermudah-mudah. Mudah-mudah ni pandang remeh, pandang kecil, pandang hina lebih kurang tadi lah. Dan yang keempat, bahawa mengerjakan ia seorang akan dosa kecil dengan tegang. Dengan tegang ni dengan terang-terangan, iaitu depan orang. Dia buat dosa kecil tu depan orang.
dan menzahirkan ia seorang akan dosa kecil itu, dan menyebut ia seorang akan dosa kecil itu, kemudian daripada mengerjakan ia seorang akan dosa kecil itu. Yang keempat, dosa kecil boleh jadi besar sebab dia bangga. Bukan dia bangga, dia menunjukkan, dia menzahirkan dosa yang dia buat tu depan orang. Dia tak rasa bersalah, dia menzahirkan depan orang. Bahkan dia sebut pula dosa yang dia buat tu depan orang. Ni dosa besar. Menyebutkan dosa yang kita buat depan orang, hukum dia haram, tak boleh. Kerana itu membuka aib sendiri. Walaupun kita dah taubat, kita pernah berzina ke, pernah mencuri ke, wal'iyadzubillah, tak payah bagi tahu orang. Ni pun bagi tahu orang. Walaupun dah bertaubat, tidak boleh memberitahu pada orang lain. Itu aib diri sendiri. Aib diri sendiri ni ibarat kita tutup badan lah. Badan kita ni ada aurat tu maksudnya aib, sebab tu kita tutup. Jadi kalau kita membukakan dosa yang kita pernah buat, seolah-olah kita pakai baju, kita londes mula. Itulah ibarat dosa kecil yang kita buat, kita pergi bagi tahu orang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.